Shalom saudara-saudari sekalian, rahmat dan berkat Tuhan bersama-sama dengan kamu semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada di sini dan tetap setia kepadanya. Perkongsian saya hari ini adalah dari petikan Alkitab Mazmur 73. Sebelum kita bermula, marilah kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami semua hari ini. Terima kasih kerana memberi kita peluang ini untuk mendengar dan berkongsi firman-Mu. Oleh itu, berilah kita minda yang tegas dan juga kebijaksanaan supaya kita dapat memahami dan juga mengerti firman-Mu hari ini. Tuhan, berilah kebijaksanaan dan juga ketenangan hati supaya saya dapat berkongsi firman-Mu dengan penuh dengan berkat kamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Mazmur 73 juga dipanggil sebagai Mazmur Asaf. Kerana ianya ditulis oleh Asaf, seorang ketua choir di rumah Tuhan. Maka dia akan selalu berhubung dengan orang Israel dan berada dalam rumah Tuhan. Jadi, saya percaya dia adalah seorang yang beriman dan saleh kerana dia memimpin penyembahan pujian Tuhan di rumah Tuhan seperti pemimpin pujian di dalam gereja di zaman sekarang. Selalunya pemimpin pujian seharusnya mempunyai hubungan erat dengan Tuhan dan gereja adalah rumah kedua kepada mereka. Mereka dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang beriman dan saleh. Dialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tentu mereka tidak mempunyai masalah dalam hidup dan tidak mengalami penggelutan dan perjuangan hidup. Adakah ini benar? Tidak. Asaf dalam Mazmur 73 mengakui pengalaman penggelutan dan perjuangan hidupnya. Mari kita tengok apa pengakuan Asaf dan juga memahami mengapa Tuhan membenarkan kesakitan dan penderitaan terhadap kehidupan seorang yang beriman dan saleh. Bahagian pertama dari ayat 1 hingga 14 menyatakan masalah Asaf berpunca dari fakta asas kepercayaannya terhadap Tuhan bahawa Allah sungguh baik kepada umat Israel, kepada mereka yang berhati murni seperti yang tertera dalam ayat 1. Kebenaran ini telah menjadi kepercayaan asas bagi Asaf dan orang Israel yang saleh. Asaf percaya bahawa Tuhan akan baik terhadap umat Israel yang berhati murni. Tetapi masalah di sini ialah kebenaran asasnya ini adalah bertentangan dengan realiti hidupnya. Oleh itu, di ayat 2 hingga 3, Asaf bermula dengan pengakuannya sehingga dia memberitahu pembaca tentang masalah penggelutan dengan berkata di ayat 2 hingga 3, tetapi hatiku bimbang, imanku hampir hilang kerana aku cemburu terhadap orang sombong ketika aku melihat orang jahat menjadi makmur. Di sini Asaf bimbang akan keimanannya terhadap Tuhan. Semakin hilang disebabkan dia dengki, cemburu kepada orang jahat menjadi kaya dan makmur. Ini merupakan masalah pertamanya, kedengkian. Kedengkiannya telah menyebabkan dia marah kerana
dia tidak dapat memiliki kekayaan yang dialami oleh orang jahat. Pergelutan asap yang kedua adalah kesejahteraan orang jahat seperti yang difahami oleh Asad dalam ayat 1 bahawa Tuhan sungguh baik kepada umat Israel yang berhati murni. Namun pada hakikatnya, apa Asad nampak dan alami adalah seperti yang dicatat dalam ayat 4 hingga 9. Dia mengatakan orang yang jahat hidup dengan sejahtera. Mereka tidak sakit padahal mereka kuat dan sihat. Mereka tidak menanggung penderitaan, tidak ditimba kesusahan. Sebaliknya, mereka bersikap sombong dan selalu bertindak dengan ganas. Hati mereka penuh dengan kejahatan dan fikiran mereka sibuk dengan rancangan kejam. Mereka mentertawa orang lain dengan kata-kata jahat. Mereka sombong merancang untuk menindas orang. Paling teruk sekali, mereka mengeji Allah yang di syurga dan bercakap sombong kepada manusia di bumi. Apa yang Asad faham tentang Tuhan adalah bertentangan dengan apa yang dia lihat dan dialaminya. Seolah-olah Tuhan tidak menepati janjinya untuk memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang mempercayainya. Apakah yang dia nampak dan dialami ialah orang yang membuat jahat mendapat banyak keberuntungan dan kesejahteraan. Orang yang percaya sebaliknya yang menghadapi kesusahan dan penderitaan hidup. Kesusahan dan penderitaan hidup ini menjadi kebiasaan bagi orang-orang percaya. Teruk lagi ialah orang yang jahat ini juga menambahkan kesakitan, penderitaan hidup mereka. Orang jahat ini ganas dan tidak berhati perut. Mereka tidak malu dengan perbuatan jahat mereka dan sangat sombong. Mereka juga bercakap besar tentang kekejaman mereka dan dalam fikiran mereka adalah buat perkara yang jahat. Bukan hanya terhadap orang tetapi juga terhadap Tuhan. Mereka mengeji Tuhan. Perkara ini telah membuat Asad tergoyang dan ingin melarikan diri daripada Tuhan. Pergelutan Asad yang ketiga ialah keraguan orang saleh suci seperti yang dicatatkan dalam ayat 10 hingga 14 yang mengatakan bahawa umat Tuhan mendengarkan orang jahat dan percayakan akan segala apa yang diucapkan oleh mereka. Selain itu, mereka juga yakin bahawa Tuhan tidak akan tahu apa yang berlaku. Mereka percaya Tuhan tidak mengetahui perbuatan mereka kerana apa yang mereka nampak ialah orang yang jahat semakin hidup senang dan harta mereka juga terus bertambah. Adakah ini benar? Tidak sekali. Mereka telah salah faham tentang Tuhan dan mengikut perbuatan orang jahat sehingga mereka sanggup mengeji Tuhan. Ini adalah seperti kita yang hidup di dunia ini. Kita juga nampak ramai yang buat jahat, hidup makmur dan sihat. Ia membuatkan kita sakit hati, terutamanya semasa kita dalam kesempitan. Lagi-lagi waktu pandemik ini, ada ramai orang yang hilang pekerjaan, yang bankrupt, yang dijangkiti COVID-19 dan seterus-terusnya. Kita akan tertanya-tanya di mana Tuhan, mengapa orang itu buat perkara yang jahat masih hidup dengan sihat dan kaya raya? Adakah Tuhan kau benar? Dan
mengasihi setiap umat kau. Asap pun sama. Dia tertanya-tanya Tuhan dengan mengatakan dalam ayat 13 hingga 14. Sil-sil sahaja aku menjaga hatiku supaya suci. Tiada gunanya aku menjauhi dosa. Ya Allah, sepanjang hari aku menderita. Setiap pagi aku diseksa. Di sini juga Asap mengakui bahawa dia hampir hendak memutuskan hubungannya dengan Tuhan dan berserta dengan orang jahat. Adakah kamu demikian juga? Jangan putus asa. Sebenarnya Tuhan kita adalah benar. Dia mengasihi kita. Dia memberi perspektif baru kepada Asap seperti yang dicatat dalam ayat 15 hingga 28. Mari kita baca ayat 15 hingga 28 untuk memahami macam mana Asap mengubah fikirannya sehingga dia mempunyai perspektif baru tentang Tuhan. Ayat 15 hingga 28. Sekiranya aku berkata kepada begitu, aku mengkhianati umatmu. Aku cuba memahami hal itu tetapi terlalu sukar bagiku. Sehingga aku masuk ke dalam rumahmu, barulah aku memahami kesudahan semua orang jahat itu. Mereka dibinasakan dengan serta-merta. Sungguh dahsyat kesudahan mereka. Mereka upama mimpi yang menghilang pada waktu pagi ketika Engkau bangkit. Ya Tuhan, mereka pun lenyap. Ketika aku sakit hati dan perasaanku dilukai, aku bodoh seperti binatang. Aku tidak faham akan kehendak-Mu. Namun, aku tetap di samping-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Engkau membimbing aku dengan nasihat dan kelak Engkau menyambut aku dengan kehormatan. Siapa lagi yang aku miliki di syurga kecuali Engkau? Tiada lagi yang aku ingini di bumi ini selain Engkau. Sekalipun jika jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, ya Allah. Hanya Engkau yang aku perlu selama-lamanya. Orang yang meninggalkan Engkau pasti musnah. Engkau akan membinasakan mereka yang tidak setia kepadamu. Tetapi bagiku, sungguh baik berada di samping Allah. Aku mendapat perlindungan daripada Tuhan Raja dan aku akan memberitakan segala perbuatannya. Seperti yang kita tahu bahawa Asap dengan jujurnya meluahkan perasaannya dan godaan yang dialami kepada Tuhan. Dia hidup dalam kesakitan sehingga dia terpaksa menukar perspektifnya. Pertukaran perspektif berlaku semasa dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Pada waktu itulah barulah dia memahami kesudahan semua orang jahat. Rumah Tuhan adalah seperti tempat kekal dan membolehkan kita dapat membezakan penampilan dan kenyataan hidup. Sebagaimana kita lihat kehidupan orang yang jahat adalah makmur, tetapi pada akhiratnya adalah berlainan seperti yang dikatakan dalam ayat 18 hingga 20. Mereka tidak tahu Syaitan sedang menunggu mereka di neraka. Mereka akan dihukum Tuhan. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diterima oleh Tuhan dengan hormat dan hidup bersamanya selama-lamanya. Oleh itu, hidup di dunia ini adalah sementara saja.
tidaklah perlu rasa dengki terhadap orang lain. Dengan demikian, seperti yang dikatakan oleh Asad dalam ayat 21 hingga 24, bahawa ketika kita sakit dan mengalami kedukaan perasaan atau semasa kita fikir kita bodoh dan tidak memahami kehendak Tuhan, tetaplah bersama atau berada di sisi Tuhan. Tuhan akan memegang tangan kita. Dia membimbing kita dengan nasihatnya. Yang paling penting ialah dia akan menyambut kita dengan kehormatan pada akhir hidup kita kerana Tuhan Yesuslah yang memiliki syurga. Jadilah seperti Asad dengan mengatakan di ayat 25 hingga 26. Siapa lagi aku miliki di syurga kecuali engkau? Tiada lagi yang aku ingini di bumi ini selain engkau. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, engkaulah kekuatanku, ya Allah. Hanya engkau yang aku perlukan selama-lamanya. Oleh yang demikian, kita mestilah selalu ingat bahawa Tuhan adalah kekuatan kita dan dialah Tuhan selama-lamanya bagi kita. Jangan sekali-sekali meraguinya lagi. Dialah Tuhan yang memberi kekuatan di waktu kita lemah, gagal dalam hidup kita. Dia akan melalui bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan menipu kita. Kasihnya adalah benar dan dia tidak akan meninggalkan kita. Di ayat 27 mengatakan bahawa Tuhan akan memusnahkan orang yang meninggalkannya. Dia akan membinasakan orang yang tidak setia kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan seperti Ashab bersyukur kepada Tuhan di dalam ayat 28. Dengan mengatakan, tetapi bagiku sungguh baik berada di samping Allah. Aku mendapat perlindungan daripada Raja dan aku akan memberitakan segala perbuatannya. Selalu ingat bahawa Tuhan melindungi kita, dampingkan dia dan memberitakan kebaikannya kepada orang lain walaupun kita menghadapi kesukaran, kegagalan, cabaran hidup. Janganlah tinggal Tuhan, tetap dan kekal bersama dengan dia. Dia akan membimbing kita untuk mengatasi segala cabaran hidup kita dengan kemenangan. Tetap setia dan percaya kepadanya hingga akhir hayat kita. Kerana kita akan menikmati kemenangan dan kemuliaannya selama-lamanya. Pengalaman Asad dalam Mazmur 73 menyampaikan 3 prinsip penting. Prinsip pertama ialah kebaikan hidup yang utama, bukanlah kemakmuran atau ketiadaan, kesakitan atau penderitaan, tetapi adalah berada di sisi Tuhan. Dalam Mazmur 73 ini, kita dapat belajar bagaimana Asad dipulihkan dengan azaib. Bukanlah kerana dia makmur, tetapi di waktu penderitaannya. Oleh itu, waktu penderitaan kita akan selalu membuat kita berdekatan dengan Tuhan. Saya pun tidak dapat menjelaskan kenapa begitu. Tetapi selalunya kita ada masalah, kita akan mencari Tuhan. Yang saya tahu ialah kerana kita tidak tahu siapa kita boleh mengadu dan bercakap kepada. Hanya Tuhan. Dialah yang sabar dan sanggup mendengar pengaduan kita. Tuhan tidak akan melarikan dirinya daripada kita atau tidak mendengar kata-kata kita. Tuhan mendengar dan melindungi kita. Sebaliknya, orang yang makmur,
dia tidak akan terfikir tentang Tuhan kerana dia mempunyai segalanya. Malah kadang-kadang akan mengakibatkan dia menjadi jahat kerana ingin lebih banyak lagi. Hanyalah Tuhan yang dapat membimbing kita kepadanya dan membolehkan kita mengatasi segala masalah dengan kemenangan atau mampu menghadapi segala masalah dengan tenang. Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kita kerana dalam Alkitab Yeremia bab 29 ayat 11 mengatakan, Aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harap-harapkan. Jadi, tetap percaya kepada Tuhan. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi pengalaman saya di waktu saya masih mentah dalam pemahaman tentang Tuhan. Seorang kawan saya, nama samarannya ialah Mina. Dia baru lulus dan tamat kursus perundangan di universiti dan baru hendak memulakan kerjanya. Tetapi tiba-tiba dia jatuh sakit dan terus tidak sedar diri. Dia dalam keadaan seperti itu selama 2 tahun. Pada masa itulah saya tertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan membenarkan Mina mengalami kesakitan begitu? Mina sangat mengasihi kau dan dia melayani kau. Dia juga seorang yang baik hati dan suka menolong. Mengapa kau menghukuminya begitu? Dalam 2 tahun itu, saya tidak dapat jawapan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan telah membuka hati dan mata saya. Disebabkan Mina jatuh sakit, sekeluarganya telah menerima Yesus sebagai penyelamat mereka. Puji Tuhan. Tuhan memang mempunyai rancangan yang paling baik untuk kita. Kekal kepadanya. Prinsip yang kedua ialah kesakitan dalam hidup memberikan tujuan yang baik. Kita meletakkan hidup dan mati, kepahitan dan kesejahteraan ke dalam perspektif baru. Asap mendapati bahawa kesakitan yang dialaminya berfungsi untuk dia memandang balik keutamaan hidupnya. Begitu juga bagi kita. Sebelumnya, Asap melihat kemakmuran sebagai kebaikan utama dalam hidup yang dia inginkan. Tetapi kini, Asap dapat melihat bahawa keberdekatan dengan Tuhan adalah kebaikan utama dalam hidupnya. Penderitaan, kesakitan dan kematian yang dihadapinya adalah amat berharga. Kebebasan fizikal dari kesakitan dan penyakit, dari kemiskinan atau kesulitan tidak lagi bererti bagi dia lagi. Sementara kehadiran Tuhan telah menjadi tujuan tertinggi baginya. Penyakit dan kematian telah mengubah keutamaan hidupnya. Prinsip yang ketiga ialah menangani masalah, penderitaan atau kesakitan adalah satu proses. Asap telah melalui proses kemakmuran orang jahat dan penderitaan orang suci. Hanya dalam penderitaan dia dapat menyatakan kebaikan Tuhan dan bertambah berharganya kehadiran Tuhan. Begitu juga untuk kita semua. Tuhan akan memberikan kita masa yang diperlukan untuk melalui
seperti proses yang dilalui oleh asap. Dengan demikian, saya menyeru kepada saudara-saudari sekalian supaya mendampingi Tuhan sepanjang masa meskipun di waktu kesakitan, kepahitan, cabaran, kegelapan dan kesengsaraan. Dialah Tuhan yang tidak mendukakan kita, tetapi membimbing dan menasihatkan kita. Dia akan memberikan kita kesedaran, kekuatan dan perlindungan untuk kita mengharungi segala masalah kita. Tapi tetap kekal kepada Tuhan meskipun badai silih berganti dan memberitakan kebaikannya. Saya akan mengakhiri perkongsian saya dengan lagu Ku Mahu Cinta Yesus Selamanya sebagai penutup doa hari ini. Mari kita menghayatinya bersama-sama dan jadikannya sebagai doa dalam hidup kita. Okey. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus
Oh